Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan pembangkang tuan rumah perwakilan kerajaan jauh datang dari Menanjung untuk berdebat sama-sama tentang usul hari ini GST pengimbang taraf hidup. Pertama, saya akan jawab beberapa bidasan yang dikeluarkan oleh mereka berdua pada hari ini. Antara bidasan yang saya dapat ambil untuk menggambarkan bahawa mereka tidak pernah pun faham perjuangan kami pada hari ini adalah pertama, mereka katakan kepada kita bagaimana GST ini dapat mengurangkan barang. Sedangkan GST ini dikenakan kepada 3 peringkat tuan yang berdua. Pertama, bila mereka tanyakan soalan ini, apa yang mereka tidak faham? Pertama adalah cukai itu dikenakan kepada apa? Kami di perwakilan kerajaan terang-terang sudah yang kedua ini sudah faham. Yang ini adalah keuntungan. Tapi bagi mereka, cukai GST ini dikutip dari produksi. Bila mereka tidak faham perkara ini, maksudnya mereka gambarkan kepada kita akan berlaku peningkatan. Yang kedua, mereka pada hari ini agak-agakkan kepada kita, mereka katakan bila kita buat GST, barang akan meningkat. Kita semua tanya, siapa yang cakap barang akan tertingkat? Sebab offset yang dikira oleh Kementerian Kewangan sendiri pun sudah menganggarkan 0.02% purata barangan akan menurun yang berhormat. Ini adalah gambaran bahawa barang akan menurun. Mereka mudah-mudah saja kata barang itu akan meningkat, barang ini akan meningkat. Baiklah, saya akan merincikan terlebih dahulu terhadap kes yang dikeluarkan oleh mereka. Yang kes yang mereka keluarkan adalah tidak memenuhi keperluan. Yang berhormat, kita bercakap tentang sistem percukaian dalam negara. Sekiranya yang berhormat mahu mengeluarkan kes tidak mahu memenuhi keperluan ataupun tidak lengkap memenuhi keperluan, soalan yang kita perlu tanya kepada mereka, apakah bentuk sistem yang boleh untuk memenuhi keperluan ini yang berhormat? Sistem datang dari langit sekalipun memang tidak akan dapat untuk memenuhi keperluan-keperluan yang mereka gembar-gemburkan sebentar tadi. Sekalipun kami perwakilan kerajaan mengeluarkan kes ini dapat memenuhi keperluan, adakah ia membawa maksud mengimbangkan? Usul tidak pernah pun berbunyi pada hari ini GST memenuhi keperluan taraf hidup, melengkapkan taraf hidup. Ianya soal mengimbangkan ataupun tidak. Itu sahaja yang hormat. Sebab itulah di awal perdebatan lagi mereka tidak pernah menjawab kes kami di perwakilan kerajaan. Kami mahu berbincang tentang keseimbangan antara kos taraf hidup dan kuasa beli. Tapi keseimbangan bagi mereka antara bidasan-bidasan yang mereka keluarkan masih tidak seimbang. Orang miskin terus miskin, orang kaya terus kaya. Ini adalah soal sosioekonomi, bukan berbincang tentang taraf hidup yang kamu mahu bincangkan pada hari ini. Dalam rantaian yang anda tunjukkan, penghilang itu adalah yang paling tinggi. Maknanya keuntungan mereka paling tinggi, mereka tidak ada masalah untuk main cukai. Jadi apa jaminan anda untuk pemborong ini meningkatkan keuntungan, mereka tidak akan meningkatkan harga barang? Sebab tidak ada kos, tidak ada pernyataan terhadap kos yang ditingkatkan. Sebab itulah wujud istilah kos-kos tersembunyi, yang mana mereka tingkatkan barang disebabkan mereka mahu membayar balik kos yang dikeluarkan ataupun kos yang ditingkatkan oleh pihak pengeluar lagi yang berhormat. Berbeza dengan cukai yang kami keluarkan pada ini. Bila cukai itu dikenakan pada tahap keuntungan, ia boleh tidak untuk meningkatkan kadar sesuka hati. Baiklah yang berhormat, saya akan memidas terlebih dahulu hujah yang dikeluarkan oleh mereka berkenaan dengan tahap keperluan. Hujah ini sangat bersifat tidak adil. Kenapa saya katakan sebegitu rupa? Ini boleh bersifat tampal-tampal. Bila kami hujahkan kepada anda, ia boleh mengurangkan keperluan ini. Mereka jawab apa? Ini tidak boleh sebab masih lagi barang naik. Contohnya, kereta, barang-barang lain seperti rumah. Sekalipun kami hujahkan, ia boleh mengurangkan rumah, kereta. Mereka boleh jawab lagi, ini akan meningkat, tidak akan mengurangkan harga tanah dan segalanya. Maksudnya, hujah dan mereka ini tidak akan habis sebab mereka gambarkan kepada kita masih lagi wujud barang yang mahal tanpa menganalisis faktor-faktornya. Contohnya, soal rumah ataupun kereta, apakah faktor barang meningkat? Terutamanya sistem ataupun peningkatan harga barang intelek, contohnya harga tanah ataupun rumah. Ini bukan bergantung pada cukai ataupun sistem yang digunakan negara. Ia bergantung kepada populasi ataupun bergantung kepada nilai harta tanah sesebuah negara itu. Betul. Tidak ada apa-apa kaitan bila kita bercakap tentang sistem percukaian ini yang berhormat. Yang kedua, mereka ucapkan kepada kita, yang pertama ini juga mengucapkan kepada kita berkenaan dengan pengekalan kos sara hidup. Bila kita tingkatkan ataupun kita kenakan GST, adakah ia boleh untuk mengekalkan kos sara hidup? Sudah dijelaskan awal-awal, kos sara hidup ini memang akan meningkat, terutamanya bila berlakunya peningkatan bahan-bahan mentah. Tuan betul. Maksudnya yang hormat ucapkan pun tidak pernah pun menjawab apakah yang dikehendakkan oleh usul hari ini. Betul kan? Anda kata peningkatan harga barang mentah. Bila GST dikenakan, harga lagi naik. Macam mana nak seimbang? Kenapa? GST tidak pernah pun
memberi kepada bahan-bahan yang seperti yang dikeluarkan oleh bahan-bahan keperluan ini tidak pernah meningkat bahan-bahan baiklah, saya akan menganalisis pula hujah kedua yang dikeluarkan oleh mereka berkenaan dengan pengguna. Hujah ini sangat pelik tuan-tuan. Kenapa saya kata begitu? Mereka katakan bila kita kenakan GST, hutang akan meningkat. Takut saya. Sebenarnya isu hutang-hutang meningkat ataupun orang yang muflis ini tidak berkaitan dengan sistem percukaian. Seolah-olah kita berbelanja kuat sebab ada sistem percukaian. Tidak, ini adalah soal kad kredit. Sebab itulah cukai ini ataupun hutang ini tidak pernah pun dapat diselesaikan melalui sistem percukaian apa-apa sekalipun yang berhormat. Bagaimana mereka boleh kaitkan sistem percukaian ini dengan isu hutang pula. Yang kedua, soal inflasi. Inflasi ini sebenarnya telah pun menyokong kami. Sebab apa? Dalam penghujahan yang dikeluarkan oleh Datuk Sabri, apabila penghilang-penghilang ini mendapat ataupun dikenakan cukai dengan kadar lebih rendah seperti 10%. Maksudnya 6% selepas ini. Bila cukai lebih rendah, akan menggalakkan pengeluaran yang akan menggalakkan penawaran yang akan mengimbangi permintaan yang akan dapat mengimbangi inflasi ataupun mengurangkan inflasi sebuah negara. Antara negara yang pernah menggunakan GST, adakah tinggi inflasinya? Tidak sama sekali. Terutamanya Finland, New Zealand yang tidak pernah pun wujud bajet defisit dalam negara-negara mereka. Maksudnya, dalam debat pada hari ini ada dua perkara yang berlaku dalam Dewan. Pertama, segala hujah-hujah yang dikeluarkan oleh mereka tidak pernah menjawab tentang usul. Jadi kita mahu menilai sistem percukaian apa yang kita mahu guna dan adakah sistem percukaian ini dapat untuk mengimbangi kos hidup. Tapi hujah-hujah yang dikeluarkan oleh mereka tidak pernah pun berkait dengan sistem percukaian. Namun apa yang mereka tuntut ia untuk memenuhi keperluan kita semua. Adakah kita boleh hidup kalau ada cukai? Adakah kita boleh memenuhi keperluan asas menggunakan cukai GST? Langsung tidak menjawab keperluan usul. Sudahlah tidak menjawab keperluan usul, mereka juga tidak pernah menjawab kes kami soal kos hidup setimbang ataupun tidak dengan kuasa beli. Assalamualaikum.